Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dr. Zabani dan semua. Nama saya Muhammad Hafiz Al-Bukhari bin Muhammad Saleh. Nombor metrik P124440. Jadi kumpulan kami akan membentangkan proposal kajian tindakan yang bertajuk penggunaan kaedah yadun dalam mengingati hukum tajwid, nun mati dan tanwin dalam kalangan murid tingkatan 2. Okay, terima kasih kepada Ustaz Afif. Saya Muhammad Faiz bin Mustafa, P122125. Baik, saya akan meneruskan kepada bahagian refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Jadi, kajian ini berdasarkan pemerhatian kami bagi murid tingkatan 2 bagi subjek pendidikan Islam, yang mana guru yang mengajar ni mendapati bahawa murid ni mempunyai masalah untuk menguasai ilmu tajwid, yang mana antara kesalahan yang ketara ialah berkaitan dengan hukum 5, iaitu hukum nun mati dan juga mim mati. Murid masih ada keliru dengan bacaan dengun ataupun tidak dengun. Jadi walaupun setiap kali pembelajaran dan juga aktiviti dalam bidang ibadah contohnya ataupun akidah yang ada bacaan dalil apa semua tu, murid membaca dengan bacaan yang betul akan tetapi melanggar hukum tajwid. Jadi kaedah yang kami gunakan semasa pembelajaran ni, ayat-ayat Al-Quran ni ialah secara kooperatif, yang mana kooperatif ni ialah pembelajaran secara kelompok yang kecil, di mana pelajar ni bekerjasama untuk memaksimumkan pelajaran masing-masing. Menurut Rohani Arba, Azri Jamil dan Muhammad Zohir, yang mana pembelajaran kooperatif ni adalah merupakan kaedah yang paling asas yang dilihat berjaya menerapkan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan pelajar. Jadi yang mana keberjayaan tu kami tidaklah menyalahkan kaedah ini, tapi mungkin pada cara dan juga kaedah yang kami bawa kepada pelajar tu tak sesuai. Jadi yang mana menurut Abi Halim Tamuri dan Muhammad Khairul, penggunaan kaedah dan strategi mengajar yang sesuai ni dengan tahap kecerdasan murid merupakan ciri yang perlu ada pada diri seseorang guru tersebutlah. Jadi saya teruskan kepada fokus kajian, yang mana kajian ini kami menumpukan kepada permasalahan murid bagi tingkatan 2 dalam mengingati hukum tajwid, nun mati dan juga tanwin. Jadi yang mana kami telah mengenal pasti antara faktor punca utama mereka ni tidak dapat mengingati hukum tajwid, nun mati dan juga tanwin ni, antaranya lah mereka ni kurang minat terhadap menyempurnakan bacaan Al-Quran tu, khususnya dalam tajwid tadi berkaitan dengan nun mati dan juga tanwin. Jadi bagaimana kami telah nak mengatasi masalah ini, iaitu dengan menggunakan satu kaedah yang kami bawa, iaitu kaedah yadun, bagi membantu dan menarik minat para pelajar dalam mengingati hukum tajwid, nun mati dan tanwin. Yadun ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu ni disebut sebagai tangan lah, tangan ataupun penggunaan kaedah jari. Jadi bab ni akan dikupas dalam bab-bab yang seterusnya lah. Okay, seterusnya berkaitan dengan objektif kajian. Di sini ada dua, terbagi kepada dua, iaitu umum dan juga khusus. Okay, objektif umum ni ialah kajian ni bertujuan untuk mengkaji keberkesanan kaedah yang kami bawa, iaitu kaedah yadun tadi, untuk meningkatkan penguasaan murid di kalangan tingkatan 2 tadilah, yang umumnya berkaitan hukum tajwid, nun mati dalam subjek pendidikan Islam. Yang pertama iaitu mengenal pasti tahap penguasaan yang ada pada murid tingkatan 2 dalam kemahiran tajwid tadi, nun mati dan juga tanwin. Yang kedua, menentukan keberkesanan, sejauh mana keberkesanan kaedah yadun ni dalam penguasaan nun sakinah dan juga tanwin. Yang ketiga, mengenal pasti peningkatan pencapaian murid dalam hukum nun sakinah dan juga tanwin. Okay, seterusnya berkaitan dengan objektif khusus, yang kami mengenal pasti keupayaan murid dalam mengaplikasikan hukum nun mati dan tanwin tadi sebelum memperkenalkan kaedah yang kami nak bawa tadi, kaedah yang baru. Jadi ini menentukan keberkesanan dalam penggunaan kaedah yang baru yang kami nak bawa tadi,
ialah penguasaan nun mati dan tanwin, dan mengenal pasti peningkatan pencapaian murid dalam hukum nun mati dan tanwin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Kashfi Akif bin Norma Azmi, nombor matrik P123324. Jadi saya teruskan dengan pembentangan seterusnya, iaitu kumpulan sasaran, yang mana kami telah menetapkan untuk melaksanakan penggunaan kaedah Yadun ini kepada pelajar seramai 6 orang murid sahaja, yang mana mereka ini terdiri daripada murid lelaki dan perempuan di sekolah tersebut. Jadi ujian diagnostik ini akan dijalankan bagi memilih murid-murid yang bermasalah dalam bacaan Al-Quran dengan bertajwid. Okey, saya telah lampirkan yang di sebelah itu. Itulah lampiran bagi ujian diagnostik untuk kami menilai tahap kefahaman murid-murid tersebut berkenaan dengan hukum tajwid, khususnya bagi tajwid nun mati dan tanwin. Seterusnya, inilah carta gan pelaksanaan kajian kami, yang mana kami telah menyenaraikan 9 elemen bagi setiap minggu. Yang mana elemen pertama adalah kami telah mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal, yang mana kami telah membuat perbincangan dengan para guru dan membuat pemerhatian dalam kelas. Okey, oleh itu elemen yang pertama ini kami jalankan pada minggu ketiga, iaitu pada bulan Mac. Dan yang seterusnya kami telah menulis proposal kajian, yang mana kami telah jalankan pada bulan Mac minggu ketiga dan keempat, dan minggu pertama bagi bulan April. Dan yang ketiga kami telah merancang dan menentukan tindakan, yang mana elemen ini kami telah jalankan pada minggu keempat bagi bulan Mac dan minggu yang pertama bagi bulan April. Seterusnya kami telah membahagikan tugas-tugas pelaksanaan kajian tersebut. Oleh itu yang ini kami jalankan pada minggu kedua bagi bulan April. Seterusnya kami telah melaksanakan interversi, dan ini kami telah jalankan pada minggu ketiga bagi bulan April, dan kami telah melaksanakan refleksi dan perancangan, iaitu pada minggu keempat bagi bulan April. Seterusnya kami melaksanakan interversi yang kedua, iaitu pada bulan 1 minggu minggu yang pertama bagi bulan Mei, dan refleksi dan perbincangan dapatan kajian iaitu pada minggu kedua bagi bulan Mei, dan yang terakhir kami telah menulis laporan kajian, yang mana kami mengambil masa selama 3 minggu, iaitu minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat bagi bulan Mei. Seterusnya, inilah di antara anggaran perbelanjaan kami bagi menjalankan kajian tersebut, yang mana terdapat 4 item yang kami telah senaraikan, iaitu yang pertama, alat-alat tulis, yang mana anggarannya kami akan menggunakan sebanyak 6 set untuk alat-alat tulis tersebut dengan harga sebanyak RM10. Yang kedua, kami telah menggunakan kertas A4 bagi 1 set dengan harga sebanyak RM10. Dan yang ketiga, kami telah menggunakan laminate film, dan kami menggunakan dalam lebih kurang 6 set dengan harga sebanyak RM6. Dan yang terakhir adalah kad manila, yang mana kami telah menggunakan sebanyak 6 set juga dengan harga lebih kurang sebanyak RM12 sahaja. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hanif bin Omar, nombor matrik P123651. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan secara ringkas tentang pelaksanaan tindakan. Ada 4 fasa pelaksanaan tindakan. Yang pertama, merancang, iaitu mengutip data mengenai isu yang terjadi melalui pemerhatian, temu bual, ujian, borang soal sidik. Seterusnya, menyediakan kaedah Yadun, iaitu merangkumi hukum izhar, ikhfa, idgham al-ghunnah, idgham al-ghunnah dan iqlab. Seterusnya, data awal dianalisis dan dinilai. Dan terakhir, murid yang terlibat akan dimaklumkan lebih awal berkenaan tarikh, masa dan tempat pelaksanaan. Fasa yang kedua adalah tindakan, penjelasan cara menggunakan kaedah Yadun kepada peserta kajian. Kemudian guru memberi murid masa untuk bermain dan bertanya soalan jika ada. Selepas murid selesai menggunakan kaedah Yadun, setiap murid dikehendaki untuk menjawab kuis yang disediakan oleh guru. Seterusnya, markah yang diperoleh akan dicatat secara harian. Yang terakhir, guru berkongsi bahan tersebut kepada murid melalui WhatsApp atau sewaktu dalam kelas. Untuk fasa yang ketiga,
adalah pemerhatian. Pemerhatian dibuat untuk melihat kemampuan murid dalam menguasai hukum tajwid menggunakan kaedah tersebut. Seterusnya, nota lapangan dicatat sepanjang aktiviti dijalankan dengan memberi perhatian sepenuhnya terhadap pemahaman murid. Yang terakhir, peserta kajian diedarkan borang soal selidik. Kemudian, fasa yang keempat, reflect, iaitu proses mereflek akan dilakukan berdasarkan data yang dikumpul. Yang terakhir, proses menganalisis akan dibuat ke atas data. Kemudian, cara penganalisisan data. Kaedah penganalisisan data yang digunakan ada dua. Yang pertama, analisis kandungan, iaitu analisis akan dibuat terhadap data yang akan diperoleh seperti berikut. Yang pertama, temumbual akan dianalisis untuk mengetahui persepsi murid terhadap penggunaan bahan tersebut. Serta isi pembincangan akan dianalisis untuk melihat minat dan motivasi murid untuk mempelajari hukum tajwid. Yang kedua, analisis dokumen, iaitu hasil ujian akan dianalisis untuk melihat prestasi murid selepas menggunakan bahan tersebut. Hasil ujian ini akan dibandingkan dengan hasil ujian pada penjumpaan yang sebelumnya. Kemudian, soal sidik akan dianalisis untuk mengenal pasti tahap kepuasan murid menggunakan bahan tersebut. Kekurangan yang terdapat dalam aplikasi tersebut yang diperoleh daripada respon murid akan dibuat penambahbaikan. Yang terakhir, nota lapangan dianalisis berdasarkan catatan yang telah dibuat. Kemudian, kaedah penganalisisan yang kedua adalah persampalan data. Persampalan data akan dibuat melalui analisis terhadap lembaran kerja peserta kajian. Analisis data positif atau negatif akan menentukan tahap kefahaman murid. Kemudian, hasil dapatan kajian yang pertama. Dapatan kajian menunjukkan terdapat peningkatan penguasaan murid dalam hukum tajwid dari segi nama hukum, taburan huruf hijaiyah, cara bacaan dan contoh ayat yang mempunyai hukum tajwid setelah murid didedahkan dengan kaedah yadun. Dari analisis yang dijalankan, nilai peratus yang diperolehi oleh murid kumpulan eksperimen tersebut adalah: murid dapat menyatakan hukum tajwid dengan betul sebelum menggunakan kaedah yadun sebanyak 50%. Kemudian, murid dapat membunyikan dan mengingati huruf hijaiyah dengan betul sebelum menggunakan kaedah yadun sebanyak 33%. Dan seterusnya, murid dapat menyatakan cara bacaan dengan betul sebelum menggunakan kaedah yadun sebanyak 33%. Kemudian, murid dapat menulis contoh ayat yang mempunyai hukum tajwid dengan betul sebelum menggunakan kaedah yadun sebanyak 33%. Kemudian, dapatan kajian yang kedua menunjukkan terdapat peningkatan penguasaan murid dalam hukum tajwid dari segi nama hukum, taburan huruf hijaiyah, cara bacaan dan contoh ayat mempunyai hukum tajwid setelah diajar menggunakan kaedah biasa. Dari analisis yang dijalankan, nilai peratus yang diperolehi adalah: menyatakan hukum tajwid dengan betul selepas diperkenalkan kaedah yadun ada peningkatan sebanyak 83%. Yang kedua, membunyikan dan mengingati huruf hijaiyah dengan betul selepas diperkenalkan kaedah yadun mendapat 100%. Kemudian yang ketiga, menyatakan cara bacaan dengan betul selepas diperkenalkan kaedah yadun ada peningkatan sebanyak 83%. Yang keempat, menulis contoh ayat mempunyai hukum tajwid dengan betul selepas diperkenalkan kaedah yadun mendapat 83%. Kemudian, dapatan kajian yang ketiga. Dapatan kajian menunjukkan terdapat peningkatan penguasaan murid dari segi nama hukum, taburan huruf hijaiyah, cara bacaan serta contoh ayat yang mempunyai hukum tajwid setelah diajarkan kepada murid menggunakan kaedah yadun. Hasil analisis ujian pra dan ujian pasca yang diperolehi oleh murid adalah seperti berikut. Yang pertama, ada peningkatan sebanyak
33% dalam menentukan hukum tajwid dengan betul. Yang kedua, peningkatan sebanyak 66% dalam membunyikan huruf hijaiyah dengan betul. Yang ketiga, peningkatan sebanyak 50% dalam menyatakan cara bacaan dengan betul. Yang terakhir, peningkatan sebanyak 50% dalam menulis contoh ayat yang mempunyai hukum tajwid dengan betul. Okey, yang terakhir, rumusan dapatan kajian adalah seperti berikut. Yang pertama, terdapat perubahan yang sangat ketara dan signifikan terhadap kadar penguasaan murid sebelum dan selepas kaedah yadun diperkenalkan, sehingga mencapai tidak kurang daripada 80% tahap penguasaan untuk kesemua ujian soalan yang dilaksanakan. Yang kedua, tahap penguasaan murid terhadap hukum tajwid sememangnya berada pada tahap yang lemah. Yang ketiga, keputusan keseluruhan analisis pencapaian hasil ujian pra dan pasca menunjukkan peningkatan jumlah sampel yang menjawab soalan tentang hukum tajwid dengan betul selepas pelaksanaan kaedah yadun dengan sebelum diperkenalkan atau kaedah biasa. Yang terakhir, peningkatan penguasaan murid dalam menggunakan kaedah yadun lebih tinggi kerana keempat-empat aspek yang dikaji mempunyai peningkatan yang baik. Hal yang demikian, kaedah yadun berupaya meningkatkan pencapaian dan ingatan murid yang berkaitan dengan hukum nun, mati dan tanwin dengan mudah dan pantas. Terus yang seterusnya, saya serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Afiq Ashraf bin Nik Muhammad Zailani. Jadi insyaAllah hari ini saya akan teruskan kepada penilaian ataupun refleksi akhir. Pertamanya, hasil daripada kajian ini jelas menunjukkan peningkatan yang ketara sebelum dan selepas kaedah yadun diperkenalkan dari segi peratusan tahap penguasaan mereka dalam menjawab soalan yang dikemukakan. Yang kedua, hasil daripada kajian ini juga menunjukkan daya fokus murid dalam mengingati hukum nun mati dan tanwin turut meningkat hasil daripada suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Yang ketiga, murid-murid tidak perlu lagi untuk mendengar sepenuhnya syarahan daripada guru ataupun menggunakan kaedah tradisi iaitu talaki musyafahah yang sememangnya berpusatkan kepada guru. Yang keempat, saiz jari yang berbeza dari segi panjang dan pendeknya digunakan sebagai bahan bantu untuk mengukuhkan penguasaan kefahaman dan ingatan murid berkaitan dengan hukum 5. Yang kelima, perubahan yang berlaku mengikut peredaran zaman sememangnya memerlukan guru untuk menyusun strategi yang rapi bagi memudahkan ataupun memastikan perubahan dilaksanakan. Yang keenam, bagi menjamin keberkesanan proses PDP, guru perlu memberi penekanan aspek pemilihan dan penggunaan kaedah yang sistematik kerana sangat mempengaruhi proses penerimaan pelajar terhadap pengajaran guru. Dan yang terakhir, hasil kajian ini menyumbang kepada peningkatan kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran ilmu tajwid yang mampu membantu guru memenuhi tuntutan penyediaan bahan bantu mengajar. Okey, baik. Seterusnya saya pergi kepada yang terakhir sekali, iaitu penutup. Hasil pembelajaran dalam pengajaran PDP di Bilik Darjah adalah dipengaruhi oleh penggunaan inovasi dalam PDP mengenai ilmu tajwid, khususnya dalam kajian ini yang memberi impak yang sangat besar dalam pendidikan. Seterusnya, kaedah yadun yang menggunakan padanan 5 jari tangan dengan bilangan 5 hukum tajwid yang disusun kepada 3 tahap pembelajaran dari mudah ke sukar amat berkesan untuk membantu meningkatkan kefahaman murid berdasarkan kepada pencapaian murid dari ujian pasca dan ujian pra yang telah dilakukan. Seterusnya, keberkesanan kaedah yadun sangat
ketara dalam ujian pra dan pasca, sehinggakan indeks kecil dapatan kajian tidak kurang daripada 80% untuk setiap soalan ujian yang dikemukakan melibatkan hukum tajwid, nun mati dan tanwin. Dan yang terakhir, murid dapat memahami, mengingati dan menguasai hukum iqlab, idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah, izzah halqi dan ikhfa hakiki. Pembahagian setiap huruf hijaiyah dan cara bacaan setiap huruf dengan mudah dan pantas. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.